Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Okey. Dalam kelas sebelum ni, cikgu dah terangkan mengenai aspek kegemilangan. Yang pertama iaitu empayar yang luas. Okey, sebelum kita masuk kepada sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Lihat pada skrin, cikgu tunjukkan satu gambar. Baiklah, gambar apakah yang cikgu tunjukkan? Okey, cikgu tunjukkan gambar mengenai perkahwinan. Okey, kita lihat pula kepada gambar yang kedua. Gambar apakah yang cikgu tunjukkan? Okey, baiklah. Gambar kedua adalah gambar perdagangan. Jadi, tajuk apa yang kita akan belajar hari ini? Jadi, tajuk hari ini adalah mengenai pusat penyebaran agama Islam. Jadi, apa kaitan dengan gambar-gambar yang cikgu tunjukkan? Okey, kaitan dengan gambar-gambar yang cikgu tunjukkan adalah agama Islam itu tersebar melalui perkahwinan dan juga melalui perdagangan. Jadi, macam mana agama Islam tu tersebar melalui perkahwinan dan perdagangan ni? Jadi, kejap lagi cikgu akan terangkan dekat cara penyebaran agama Islam. Okey, sebelum kemunculan Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan awal yang menerima pengaruh Islam di alam Melayu adalah Samudra Pasai dan juga Perlak. Di sini, Samudra Pasai dan juga Perlak. Dan seterusnya terus berkembang. Okey, kalau dapat lihat, ini adalah petunjuk yang mana kawasan pink ini adalah ataupun kawasan merah jambu ini adalah kawasan pengaruh Islam yang mana bermulanya di Samudra Pasai dan Perlak dan seterusnya kalau murid-murid dapat lihat dia terus berkembang secara meluas seperti di Rokan, Indragiri, Mindanao, Brunei, Makassar, Demak, Banten dan juga Kepulauan Melayu, Melaka, Pahang, Terengganu, Kelantan dan juga Patani. Jadi, pengislaman pemerintah ni menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam yang unggul di alam Melayu. Bila? Jadi, pada abad ke-15. Okey, kita teruskan. Jadi, kita teruskan dengan cara penyebaran agama Islam. Okey, terdapat 5 cara penyebaran agama Islam. Iaitu, yang pertama adalah pengislaman pemerintah. Yang kedua adalah perkahwinan. Yang ketiga adalah peranan ulama dan mubaligh. Yang keempat adalah perdagangan. Dan yang kelima adalah perluasan kuasa. Jadi, kita akan tengok satu persatu mengenai cara penyebaran agama Islam ni. Jadi, kita lihat yang pertama, iaitu pengislaman pemerintah. Jadi, pengislaman pemerintah ni adalah berikutan pengislaman Sultan Iskandar Shah pada tahun 1414 dan diikuti oleh para pembesar dan juga rakyat. Jadi, cara penyebaran agama Islam ni adalah bermula dengan pengislaman Sultan Iskandar Shah pada tahun 1414 ni. Dan lepas tu, bila Sultan Iskandar Shah ni dah peluk agama Islam, jadi pengikut-pengikut dia macam pembesar dan juga seluruh rakyat juga memeluk agama Islam. Jadi macam pula Islam tu tersebar. Okey, yang kedua, seterusnya Sultan Muzaffar Shah ni telah menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi Kesultanan
Melayu Melaka dan seterusnya. Melayu Melaka ni telah menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi yang mana rata-rata rakyatnya memeluk agama Islam. Jadi itu adalah cara penyebaran agama Islam yang pertama, iaitu apa dia? Pengislaman pemerintah. Okey, kita lihat pula kepada cara penyebaran agama Islam yang kedua. Apa dia? Iaitu perkahwinan. Macam mana agama Islam ini tersebar melalui perkahwinan? Iaitu dengan cara perkahwinan puteri kepada Sultan Mansur Shah dengan putera Raja Siak. Jadi melalui perkahwinan putera Sultan Mansur Shah dengan Raja Siak ni telah menyebabkan agama Islam tersebar. Tersebar ke mana? Jadi tersebar ke Siak. Kenapa? Sebab puteri kepada Sultan Mansur Shah ni telah berkahwin dengan putera Raja Siak. Jadi agama Islam pun tersebar ke Siak. Okey, kita lihat pula cara penyebaran agama Islam yang ketiga. Iaitu apa dia? Iaitu peranan ulama dan juga mubaligh. Jadi, apa dia peranan ulama dan juga mubaligh ni? Jadi, pemerintah Melaka menghantar ulama dan mubaligh ke seluruh kawasan pengaruhnya. Jadi, apa dia? Apa yang ulama dan mubaligh buat ni lepas pemerintah Melaka dah hantar ke kawasan pengaruhnya? Jadi, lepas pemerintah Melaka hantar ulama dan mubaligh dekat seluruh kawasan pengaruhnya, jadi ajaran tasawuf dan juga ajaran sufi dikembangkan melalui ulama daripada Timur Tengah dan India. Antaranya adalah Maulana Abu Bakar dan juga Maulana Yusuf. Okey, macam Sultan Alauddin Riyad Shah ni pula, dia hantar ulama untuk apa? Untuk mengajar hal ehwal agama kepada Raja Pahang, kepada Raja Kampar dan juga kepada Raja Indragiri. Macam itulah caranya tersebar agama Islam. Sebab apa? Sebab bila ulama dah ajar Raja Pahang, Raja Kampar, Raja Indragiri, maka pengikut-pengikutnya, para pembesar setiap kerajaan tu dan juga setiap rakyat-rakyat dia pun akan peluk Islam. Sebab apa? Sebab raja dia dah peluk Islam. Jadi macam itulah cara tersebarnya agama Islam melalui peranan ulama dan mubaligh. Okey, kita lihat pula kepada cara yang keempat, iaitu cara perdagangan. Okey, macam mana perdagangan ni menyebarkan agama Islam? Jadi, Islam ni tersebar melalui pedagang Arab, pedagang India dan juga pedagang Cina yang datang ke Melaka. Sebab apa? Selain berjual beli, mereka juga mempunyai sifat mubaligh yang mendorong penyebaran Islam. Okey, dari Melaka pula, pedagang Arab, India dan Cina yang datang ke Melaka tu, lepas tu daripada Melaka pula, mereka ni juga sebarkan agama Islam kepada kawasan-kawasan yang mereka singgah. Okey. Mereka kan tadi ni berdagang agama. Pedagang Arab, pedagang India dan pedagang Cina tadi datang untuk berdagang ataupun datang untuk berjual beli. Dalam perjalanan mereka balik ke Arab, ke India dan Cina ni pula, mereka ni juga sebarkan agama Islam dekat kawasan-kawasan yang mereka singgah. Macam Brunei, Filipina dan juga Kepulauan Indonesia. Jadi sambil-sambil mereka singgah dekat Brunei, Filipina dengan Kepulauan Indonesia ni, dekat situlah mereka sebarkan agama Islam. Jadi macam itulah agama Islam tersebar melalui perdagangan. Okey, kita tengok pula cara penyebaran agama Islam yang terakhir, iaitu perluasan kuasa. Okey, jadi Kesultanan Melayu Melaka ni sebarkan agama Islam melalui proses perluasan kuasa. Macam mana?
Jadi, negeri naungan dan juga negeri jajahan memeluk Islam sebagai tanda taat setia kepada pemerintahan pemerintah Melaka. Jadi, macam itulah caranya agama Islam tersebar melalui perluasan kuasa. Okey, kita dah habis lihat mengenai cara penyebaran agama Islam, iaitu yang tadi ada 5 cara. Itu pengislaman pemerintah, perkahwinan, peranan ulama dan mubalik, perdagangan dan juga perluasan kuasa. Jadi kita akan teruskan. Okey, jadi seterusnya kita akan lihat kesan penyebaran agama Islam. Okey, macam tadi kita dah tengok cara penyebaran. Macam mana cara-cara dia. Jadi sekarang kita akan tengok pula apa dia kesan penyebaran agama Islam. Okay, jadi ada 4 kesan penyebaran agama Islam dekat Kesultanan Melayu Melaka ni. Jadi apa dia? Iaitu yang pertama adalah tumpuan ulama, yang kedua adalah tempat pembelajaran, yang ketiga adalah persuratan. Maafkan cikgu, kat sini ada typing error. Itu persuratan, yang betul adalah persuratan. Dan yang keempat adalah pemerintahan dan juga pentadbiran. Jadi cikgu akan terangkan satu persatu kesan penyebaran agama Islam. Jadi yang pertama adalah tumpuan ulama. Okey, Melaka ni menjadi tumpuan ulama dan pendakwah. Okey, macam tadi Melaka telah menjadikan agama Islam tu sebagai agama rasmi. Jadi Melaka ni jadi tumpuan ulama dan juga pendakwah. Ulama-ulama dan pendakwah datang ke Melaka. Okey, Sultan Melaka pula menjadi penaung kepada aktiviti dakwah dan perbincangan kitab agama seperti Darul Manzum. Okey, itu kesan penyebaran agama Islam yang pertama, iaitu Melaka menjadi tumpuan ulama. Yang kedua adalah tempat pembelajaran, iaitu kesan daripada penyebaran agama Islam di Melaka adalah semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, madrasah, masjid dan surau menjadi tempat untuk mempelajari Al-Quran dan juga ilmu tasawuf. Okey, kesan penyebaran agama Islam yang ketiga adalah melalui persuratan. Macam mana? Jadi, pengaruh Islam terdapat dalam saduran karya sastra daripada Arab dan Parsi. Sebagai contoh, hikayat Muhammad Ali Hanafiah dan juga hikayat Amir Hamzah. Okay, seiring dengan hal itu juga berlakunya perkembangan tulisan Jawi dan tulisan bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu juga menjadi bahasa persuratan dan bahasa penulisan. Okey. Kita lihat pula kepada kesan penyebaran agama Islam yang terakhir, iaitu pemerintahan dan pentadbiran. Macam mana? Jadi, undang-undang Islam terkandung dalam Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Ulama pula memainkan peranan penting dalam pentadbiran dan seterusnya jawatan mufti dan kadi diwujudkan untuk kelicinan pengurusan agama Islam. Jadi macam itulah kesan penyebaran agama Islam yang mana bahagi kepada 4, iaitu yang pertama, tumpuan ulama, tempat pembelajaran, persuratan dan pemerintahan dan pentadbiran. Jadi, untuk kesimpulan hari ini, cikgu dah terangkan mengenai pusat penyebaran agama Islam. Jadi cikgu akan kita akan recall balik, iaitu yang menerima pengaruh Islam yang awal adalah apa dia? Samudra Pasai dan juga Perlak. Jadi pada abad keberapa?
Melaka muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam yang unggul? Okey, jadi pada abad ke-15. Okey, kita juga dah tengok cara-cara penyebaran agama Islam macam mana. Ada 5 cara penyebaran agama Islam tadi, iaitu yang pertama apa dia? Keislaman pemerintah, yang kedua perkahwinan, yang ketiga peranan ulama dan mubaligh, yang keempat perdagangan dan akhir sekali adalah perluasan kuasa. Jadi lepas dah tersebarnya agama Islam, apa pula kesan dia kepada Kesultanan Melayu Melaka? Ada 4 tadi kesan dia, iaitu yang pertama adalah tumpuan ulama, yang kedua adalah tempat pembelajaran, yang ketiga adalah persuratan dan akhir sekali adalah pemerintahan dan pentadbiran. Jadi apa kesimpulan pembelajaran dan pengajaran kita hari ini? Jadi untuk kesimpulannya adalah Kesultanan Melayu Melaka ni telah muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam yang unggul di alam Melayu. Agama Islam juga telah berkembang dan menjadi budaya hidup masyarakat alam Melayu. Dan kita sepatutnya, kita yang sekarang ni wajar amalkan sikap toleransi dan hormat agama serta kepercayaan orang lain. Jadi sampai di sini sahaja untuk proses PDP kita pada hari ini. Jadi cikgu dah sertakan link di bawah untuk nota ataupun untuk mind map. Jadi cikgu nak murid-murid untuk salin mind map di bawah dan seterusnya cikgu juga sertakan link quizzes untuk murid-murid jawab sebagai latihan pengukuhan murid-murid. Jadi untuk kelas yang seterusnya, cikgu nak murid-murid untuk baca dahulu dan cari maklumat mengenai aspek kegemilangan kita yang ketiga, iaitu mengenai pusat perdagangan. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 84 dan 85. Jadi sampai di sini sahaja proses PDP kita hari ini. Jadi sekian itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi insya-Allah.